Halo everybody, welcome back to my TV channel. Nama saya Zambunya Zablaza. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube channel saya. Yang mana belum subscribe saya lagi, saya mahu supaya tekan butang subscribe sekalian tekan butang lonceng bawah ni, supaya setiap kali video abang yang masuk boleh tengok selalu dan boleh tengok sama-sama. Hari ni abang yang nak share 5 makanan yang ada di Malaysia yang kita fikir, kita rasa dan kita makan sebab kita tahu, kita percaya dia adalah halal. Tapi dia sebenarnya dengan adanya teknologi ni teknologi AI, teknologi komputer, teknologi internet yang canggih, kita boleh detect, kita boleh tanya dan kita boleh rujuk makanan-makanan yang kita nak tahu dan yang kita biasa makan, untuk kita cari kesahihan dan juga keyakinan kita serta kebersihan dia tu, bahawasanya untuk kita tahu dia status dia halal ataupun tidak. Yang mana semua makanan yang kita rasa kita yakin sebab kita makan daripada kecil lagi, hak kita makan, hak kita consume, mak kita makan, mak kita guna, abah kita guna, hak kita percaya dia halal tapi sebenarnya tidak. Sini abang yang nak share 5 makanan hak kita rasa dan kita yakin halal tapi sebenarnya dia memberi was-was kepada kita. Kau tahu hotdog tu apa kan, sedangkan kau nak pegang pun dah haram, ni kau nak makan? Hotdog kan makanan. Takkan nak cakap anjing panas. Makanan yang kelima kita ada pepero. Kalau ingat lagi kontroversi yang berlaku pada tahun 2014, yang mana pepero ni berasal daripada Korea. Masa tu ada satu pasaran terkemuka yang ada di Indonesia ni letak ke produk pepero ni di tempat yang tidak halal. Masa tu deh semua orang tertanya-tanya dan semua orang kocoh serabut duk mikir benda tu lah, sebab bimbang masa tu kerana pepero ni merupakan makanan-makanan yang kita makan boleh katakan almost every day pada waktu untuk kita snacking, supaya tengok cerita, duduk saja, boleh buah ataupun ketika kita puas nak ngonyak-ngonyak. Masa tu juga seramai orang Islam bimbang tentang produk ni, tentang kesahihan halal dia tu, sebabnya produk ni antara coklat yang mampu dibeli dan juga sedap bila kita makan. Dan selagi tambah coklat pepero ni dia merupakan top selling coklat yang dijual di pusat bebas cukai di Langkawi. Masa tu juga ada satu email yang didakwa dari Korea Halal Department yang mengatakan produk ni tidak halal. Dan ditambah dengan kekuatan pula masa tu ada komen daripada JAKIM yang menyatakan produk ni juga berstatus tidak halal dan tidak diiktiraf oleh Badan Islam negara Korea sendiri. Masa tu boleh katakan semua orang hak biasa makan, hak jual, hak consume, hak edar, semua bimbang hak orang beragama Islam, sebab coklat ni dia tidak mahal dan kita memang makan sebab kita suka coklat ni. Dia ada sekut di bawah palik atas dia ada coklat. Jadi gitu lah. Selepas pada beberapa tahun 2017, JAKIM mengeluarkan statement bahawasanya pepero ni merupakan pemegang sijil halal 2 persijil halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM, iaitu di negara Amerika dan juga di Korea Selatan. Jadi selepas pada 2017 dia cek dan dia semak balik, tak ada isu dah untuk tahun 2014 tu dulu. Mungkin dia tukar mesing, dia tukar produk ataupun dia tukar resipi. Jadi tak ada isu dah untuk dari segi benda tu. Yang keempat kita ada Cadbury Pada tahun yang sama juga dengan isu pepero tu tiba-tiba Cadbury pula timbul isu hak tidak halal. Tapi bukan semua Cadbury lah. Hak perisa hazelnut dengan almond kacang hazel dengan kacang badam. 2 produk ni dia telah dicemari dengan DNA babi KKM sendiri telah mengesan porsin iaitu DNA babi dalam sampel produk ini. Masa tu JAKIM ni dia bertindak selalu menggantung sijil halal 2 produk tersebut. Cadbury sendiri masa tu dia tarik balik 2 produk ni hok ada di pasaran. Semua kedai hok jual ko, pasar market ko, hok dia ada duduk dengan pengilai ko, duduk dengan pemborong ko, dia tarik balik semua hok mana ada masa tu. Dan disebabkan tindakan ini, jadi semua consumer, pemakai hok jual ko, makan ko, pucuh masa tu serabut duk mikir sodoh lah, aku makan babi dah lah. Hok jual bimbang sebab dia jual makanan yang tidak halal, hok makan lagi lah bimbang masa tu. Nak lagi kepada penggemar coklat ni. Masa tu pula JFK, Jabatan Fatwa Kebangsaan, tubuhkan pasukan khas penyelidik pakar untuk lakukan kajian saintifik kepada 2 produk ni berkenaan dengan isu yang tengah berlaku. Pada tahun yang sama, bulan Mei 2014, fatwa telah pun dikeluarkan yang mengatakan bahawa mana-mana produk yang ada DNA babi tanpa pengetahuan dan di luar kawalan si pembuat adalah halal. Maksudnya gini Kilang A ni dia buat coklat jenama Amring lah, contoh jenama Abiying buat coklat. Dalam masa yang sama Abiying tak khabar pun
dalam coklat Abi ni ada babi, ada gelatin babi, lemak babi atau berapa-berapa tanpa Abi yang tahu. Abi yang sendiri tak tahu, pekerja Abi yang tak tahu, tanpa kita buat. Maknanya tanpa kita niat, tanpa pengetahuan kita dan luar kawalan kita, jadi produk tu adalah halal. Kalau dia tak tahu tak apa baik, sebab dalam Islam ni benda yang dibuat tanpa sengaja adalah tidak berdosa. Contohnya kita tak sengaja tinggal semaya, tak sengaja kata orang, tak sengaja buka puasa, tapi dengan syarat tidak sengaja betul lah, bukan tak sengaja buat lolok, tidak menjadi dosa. Fatwa telah dikeluarkan, tak ada isu dah untuk kita pakai coklat Cadbury pada hari ini. Produk seterusnya bagi kita ada White Rabbit. White Rabbit ni adalah sejenis coklat yang kita budak-budak 90s makan masa kita budak-budak dulu. Dia jenis coklat warna putih, supik dia tu warna biru. Dan yang paling istimewa adalah coklat ni kita boleh makan sekali dengan supik-supik. Produk ni made in China, yang mana dijual pada boleh katakan seluruh kedai runcit pada ketika kita budak. Kedai runcit ada, kedai pemborong ada, pasar raya besar ada, pasar raya kecil sama tu lah. Sebenarnya boleh kata coklat White Rabbit ni semua pasar raya, semua kedai runcit ada jual pada ketika itu. Dan kita boleh katakan produk ni adalah produk yang paling famous gila babi dalam kalangan budak-budak pada ketika itu. Tiba-tiba pada tahun 2019, Badan Islam Negara Brunei bertindak haramkan produk ini setelah Rizak ujian mak hak dia buat kajian tu mendapati coklat ni ada terkandung protein dari babi. Isu ni dia timbul apabila company White Rabbit ni sendiri dia keluarkan produk aiskrim di Malaysia dan juga di Brunei Darussalam. Seperti kita tahu, Brunei Darussalam ni adalah negara Islam yang menitik beratkan extra careful dengan makanan-makanan yang ada di negara dia. Malaysia pun begitu juga. Oleh sebab itu kerana Brunei buat tindakan mengharamkan produk ni, JAKIM juga buat ujian makmal pada produk coklat tersebut. Dan mendapati produk itu soh ada kandungnya babi. Gula-gula susu berjenama White Rabbit Creamy Candy yang diimport dari negara China disahkan mengandungi gelatin atau bahan berasaskan haiwan yang tidak halal. Tapi sekali lagi abang yang royak, sekiranya kita biasa makan masa kita kecil mula, abang sendiri pun memang abang tak nafi, memang abang biasa makan, kita tak tahu. Tak apa, tapi pada kita tahu, kita tak boleh nak kata gapo lah. Kita boleh cari, boleh kita makannya. Sebab kita tahu dah. Dulu kita tahu tak apa, dulu kita jahit dan kita buat kepal. Tapi lah ni kita cerdik dah, baru kita buat. Di tangga yang kedua kita ada Soft Candy Jam. Produk ni dia berasaskan coklat kenyal flavor buah hot viral pada tahun 2022. Produk ni dia tak jual kedai, dia jual secara online. Ada satu hari tu ada satu orang ni dia ambil gambar ingredient detail hot tulis dalam packaging dia tu. Jadi dia terbaca, dia ada tulis makanan ni mengandungi pork gelatin babi tapi yang menjadi persoalannya adalah produk ni di tepi tu ada tulisan pork gelatin tapi dia ada logo halal gila babi kan ni masa tu memang orang tengok ke belakang dan setelah ditekan rapi oleh masyarakat, akhirnya JAKIM mengeluarkan statement bahawa produk ini menggunakan logo halal palsu dan tidak diiktiraf oleh JAKIM. Lepas ni kita kena cek molek, kita kena baca detail, kita tak boleh dah buat semberono. Maknanya kita kena baca detail sekat-sekat no. Biarlah orang kata kita nanti ni sedar nak pergi detail kita mau lalu. Tak apa, sebab hak kau nak masuk dalam tubuh kita kena pastikan dia adalah halalan thayyibah, halal lagi bersih sebab tu dituntut oleh agama kita. Kalau kita kafir tak ada arah, tapi kita moga agama kita Islam menyuruh kita berbuat dan mencari makanan yang halal serta bersih, kita kena buat gitu. Juara pada hari ini di tangga nombor 1 kita ada coklat jelly gula Siapa sih ni suka coklat jelly hak ada gula tu? Nak ayatnya coklat jelly gula ni semua orang suka, tidak kata budak sekolah saja. Coklat jelly gula ni dia nak yang famous dia ada jual di boleh katakan seluruh tempat ada. Di stesen minyak ada, di RNR ada, di kedai rocik ada, di pasar pagi ada, pasar malai ada, semua ada. Pada satu ketika hari itu ada satu laporan daripada Harian Metro mendapati 80% produk ini terutamanya yang diimport diperbuat daripada gelatin babi. Coklat jelly ni juga dijual secara lerak dia maknanya dia timbang kilo lah, boleh beli timbang kilo, boleh beli secara paket pun boleh juga. Bila dia dijual secara pukal timbang tadi tu ataupun dengan paket kecil hot tu kedas sendiri packing, jadi kita was-was dan kita tak boleh baca serta kita tak boleh tahu pun gapo kandungnya dia, gapo dia dibuat daripada gapo, dia mari daripada negara mana, kita tak boleh nak detect dan ini juga menyebabkan orang Muslim supaya kita ni susah untuk teris dan track asal usul dan tahu isi kandungnya dia diperbuat daripada apa. Jadi untuk seterusnya ni kita kena baca molek semua benda supaya tidak salah faham. Takut jadi macam kes viral berlaku pada tahun 2022, malu patah muka benda dia tulis detail belakang dah, cuma disebabkan kita si pembaca tu tak ada ilmu, jadi dia jadi salah faham. Salah faham, misinformation dia panggil. Satu lagi abi nak tambah kaceh dan juga air mineral, dua produk ni memang betul, memang dia tidak mengandungi benda-benda yang syubhah untuk menjadikan dia halal.
hara. Tapi air dan juga air mineral kaca. Tak sekali kaca apa? Kaca badai ko, kaca putih ko, kaca hijau ko, kaca botol ko, apa sekalipun. Dan juga air mineral. Tak kisahlah air mineral botol tudung putih ko, tudung biru ko, tudung hijau ko, tudung pink sekalipun. Dia boleh jadi hara bila dia dua keadaan. Dia boleh jadi hara. Yang pertama, bila kita masak dengan babi, automatik akan jadi hara. Yang keduanya, dia tak masak dengan babi, dia tidak ada campur gelatin babi ko, tidak bekas makan anjing ko, dia akan jadi hara juga bila kita curi bagi tu. Abang rasa setakat ni saja untuk hari ni. Terima kasih kerana tengok daripada awal sampai habis. Kalau kata pop-pop kita ni pernah makan produk-produk Habib yang share tadi, boleh komen bawah untuk kita cari cara supaya boleh tobat lagu mana deh. Setakat ni saja untuk hari ni. Kita jumpa next video deh. Assalamualaikum. Bye bye.